Cakap, weh, kau orang Islam. Takkanlah pendidikan Islam pun kau tak tahu buat. Macam mana tu? Trigger yang tu trigger kan. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Sir Histrozi dan Miss Amalia hari ini. So, Miss Amalia, apa kita nak buat hari ni sebenarnya? So sebenarnya kita nak menemani semua pelajar yang ingin membuat persediaan Persediaan untuk apa tu? untuk subjek pendidikan Islam. Takut. Takut kan. So ini adalah paper terakhir untuk minggu ni. Untuk minggu ni Untuk minggu ni je lah, bukan paper terakhir untuk selamanya. Untuk minggu ni. So lepas tu diorang dah boleh rehat. And then mungkin boleh join budget kita orang. Betul. So beradanya kita pada video kali ini adalah untuk membantu lah. Sebab betul. Sebab kita orang memang suka membantu. Dan kita orang nak pastikan yang you guys rasa ada tempat untuk refer. Dan kita akan cuba explore adalah eksplorasi. Cuba merungkai semua soalan yang ada dalam pendidikan Islam sebelum kita menghadapi sebab kita orang pun macam saya sendiri yang Miss Amalia pun, kita sebagai orang Melayu dan beragama Islam pun pernah menghadapi orang kata subjek pendidikan Islam ni sebenarnya kan Miss Amalia. Jadi ini kita orang nak bincangkan dari segi pengalaman yang kita orang dah orang kata pernah jawab dahulu. Dan Alhamdulillah daripada pengalaman so kita orang nak orang kata nak bagi tahulah macam mana cara kita orang jawab dahulu dan bagaimana pembahagian kertas pendidikan Islam buat sesiapa yang macam terlupa ke tak tahu bagaimana pembahagian kertas pendidikan Islam. Hari ni kita akan beritahu dan kita akan tunjuk ke orang macam mana untuk kita skor markah. Kalau soalan ni nak jawab macam mana, soalan tu jawab macam mana, korang boleh tengok video ni. Macam yang lebih kepada sharing session. Betul. So macam sesiapa yang rasa macam tiba-tiba tercuak ke tiba-tiba macam tahu macam tiba-tiba rasa padahal dah bersedia dah pernah je jawab exam pendidikan Islam sebenarnya. Tapi disebabkan rasa anxiety tu rasa macam risau sangat-sangat tu dia buatkan kita panik, tiba-tiba panic attack. So ini adalah video yang sesuai untuk anda semua supaya dapat rasa tenang, dapat rasa macam esok insyaAllah boleh jawab. So ada orang cakap macam ada mendengar cakap kau orang Islam takkan pendidikan Islam tak tahu buat. Sekarang takutlah kecaman-kecaman ni. Allah. Cakap, kau orang Islam takkanlah pendidikan Islam pun kau tak tahu buat. Macam mana tu? Trigger yang tu trigger kan. Tapi kita orang bukan nak bagi trigger lah apa, kita orang nak bantu supaya kita nak tunjuk kat korang sebenarnya pendidikan Islam ni pun ada cara untuk kita jawab. Tak payah kau nak susah ada formula RV, MV, CV macam kau jawab sains sebelum ni kan. Tak ada. Tapi kita tahu macam mana cara dia. Kalau kata kunci macam ni, apa cara jawab? Kunci macam ni, jawab dia macam mana. So untuk first kali saya rasa kita terangkan dulu. Saya rasa semua dah tahu, tapi saya terangkan balik. Jadi sebenarnya nak bagi diorang rasa tenang lah. Tenang sebenarnya. Dan untuk orang kata untuk peringatan juga. Takut nanti korang tak dapat bayangkan macam mana gambaran kertas soalan pendidikan Islam tu. So basically untuk SPM KBSM 2020 pendidikan Islam dibagikan pada dua kertas. Kertas pertama dan juga kertas kedua. Kertas pertama kamu di-provide ataupun diberikan 40 soalan untuk bahagian A. Untuk bahagian A. Kamu diberikan 40 soalan di bahagian A dan 20 soalan objektif. Objektif ni macam mana Amalia? Bulat-bulat. I selalu fikir soalan ABCD ni jawapan dah ada. Betul. Just kena fikir mana satu je. So sebenarnya kalau kita fokus, memang boleh dapat markah tu. Sebab jawapan dah ada. So korang kena pilih je yang mana yang paling tepat. Dia tak perlu kita nak kena perau tak. Betul. So korang beri 20 soalan objektif
dan juga 20 lagi soalan isi tempat kosong. Senang je soalan isi tempat kosong. Dia bagi satu ayat, lepas tu ada satu ayat, lepas tu ada tempat kosong, korang isi je apakah perkataannya ada Yang tempat kosong tersebut. lah. Yang bersesuaian. Okey, itu untuk bahagian Subjektif. yes, bahagian A. Okey, itu untuk kertas 1. Dan korang akan diberikan sebanyak 40 markah untuk objektif bahagian A. So Okey. maksudnya 20 objektif, 20 isi tempat kosong. Yes, 20. So setiap 40. Setiap satu adalah satu soalan, satu soalan, satu markah. Jawab semua, tak boleh pilih-pilih. Ni memang kena jawab semua. Lepas tu pergi kepada bahagian B pula. Bahagian B kamu ada satu soalan subjektif dan korang diberikan 4 soalan. Okey, kena 4 soalan, 1 2 3 4 dan korang diwajibkan untuk menjawab soalan 1 dengan soalan 2 dan antara soalan 3 dengan 4 korang pilih satu. Okay, so kita ulang lagi sekali. Yes. Ada 4 soalan. Yes, betul. Okay, soalan 1 dengan soalan 2 wajib. Tetapi soalan 3 dengan 4 boleh pilih satu, korang nak pilih yang mana. Okey, dah lazimnya soalan untuk nombor 1, soalan nombor 1 bahagian B ni dia orang akan tanya mengenai soalan berkaitan dengan akidah. Tentang ridah. Orang cakap ridah murtad. I baru nak cerita kejap lagi benda ni. Pasal tu. So pasal korang kan dalam pendidikan Islam kan korang ada pembahagian dia kan, ada akidah, ada ibadah, ada sirah, ada sirah. Okey, dan soalan 1 ni lazim ni dia akan tanya mengenai akidah. So korang tengok balik bab-bab berkaitan akidah tu, korang cakupkan bahagian akidah bahagian mana, so korang tahu bahagian akidah ni akan tanya soalan 1 bahagian B. Okey, untuk soalan 2 pula dia akan tanya mengenai bahagian ibadah. Tentang solat. So bahagian bab-bab yang berkaitan ibadah itu dia akan keluar pada soalan nombor 2 dan itu wajib jawab. Soalan 1 bahagian B dengan soalan 2 bahagian B wajib jawab. Soalan 1 akidah, soalan 2 ibadah. Dan soalan 3 dengan 4 dia akan campur-campur. Antara dua bahagian, di antara bahagian sama ada dia akan tanya tentang tamadun, tentang sirah, ataupun dia akan tanya tentang adab. Adab berniaga, adab adab terhadap manusia. Yes, macam-macam adab korang adab belajar berkata-kata. Yes. So rasanya yang tu lagi bukanlah lagi senang, lebih mudah lagi untuk keluarkan jawapan lah. InsyaAllah. Sebab kalau adab berniaga kan kadang-kadang ada kata akad, ada syarat-syarat berniaga kan, rukun berniaga macam mana, itu yang korang kena tahu lah. Tapi insyaAllah lah boleh jawab. Tapi itu pembahagian untuk korang tak tahu. So korang lepas ni korang dah tahu soalan 1 berkaitan akidah, soalan 2 berkaitan ibadah, soalan 3, 4 korang pilih salah satu, sama ada dia akan keluar sama ada tamadun ke, sama ada adab ke, korang tahu dekat bahagian situ. Okay? Dan korang diberikan 60 markah untuk jawab soalan ni. Maksudnya korang ada 4 soalan. So korang pilih satu soalan, korang pilih 3 je. So 1, 2 wajib. So 20, 20. 3 dengan 4 pilih 1, 20 lagi. So 20, 20, 20 jadilah 60 markah. So ramai yang tanya, kalau ada masa lebih boleh tak nak jawab lebih? Boleh tak jadi masalah. Boleh je jawab lebih supaya kita kita lebih yakin lah. Kita ada backup kan. Backup sebab pemeriksa ni dia tak macam orang cakap jawab soalan banyak ni je tak jawab lebih, dia takkan tanda. Tidak. Dia akan tanda juga. Okey, sebab korang beri masa selama 2 jam. So untuk paper 1 kita ada 2 jam. Yes, so betul. Rasanya memang cukup lah. InsyaAllah. Betul-betul. Jangan buang masa macam dah siap tidur. Jangan. Kalau betul. Korang boleh pilih, kalau contoh 4 soalan tu kan, kalau korang pilih 1, 2, ni wajib lah korang buat. Kalau 3 tengok ada masa lagi, contoh 15 minit ke setengah jam lagi kan, korang buat je 4. Betul. Buat je 4 soalan tu. So nanti at least kalau 3 dengan 4 tu, okay, kalau buat soalan tengok kan, korang pilih nombor 3. Lepas tu tengok nombor 3 tu dapat dalam contoh 10 markah je. Tapi soalan nombor 4 tu korang buat tengok dapat 15 markah. Pemeriksa dia akan pilih yang mana paling banyak markah. Nampak so I nak share satu juga. Sebab waktu kita I rasa banyak jumpa soalan ni waktu kita buat revision matematik, waktu revision sejarah pun ada, waktu revision sains pun ada. Dia selalu tanya nak kena guna pen ke pensel. So I nasihatkan ini adalah memang tips yang I dapat since I sekolah lagi. Bila I masuk camp motivasi ke, ada penceramah luar datang ke kat sekolah I dulu, dia selalu cakap guna
pen. Guna pen? Bila waktu dia cakap guna pen tu, satu dewan macam Kenapa tu buat pen? Sebab semua orang suka guna pensel. Faham. Senang padam. Senang padam. Lepas tu dia senang padam lah. Kita pun dah biasa dengan guna pensel waktu sekolah rendah dulu kan. So lagi-lagi matematik lagi susah guna pensel. Tapi okey, ada keburukan ke? Ada keburukan dia. Yang pertamanya adalah bila kertas paper kita dihempak-hempak banyak-banyak, pensel mudah pudar. Dia akan melekat dekat belakang kertas yang dihimpit tu. Sebab dia mudah padam kan, so dia lagi senang nak pudar. So pemeriksa tu memang dia kata jangan guna pensel, mesti guna pen. Mesti guna pen. Kalau silap macam mana? Kalau silap, good question. So kalau silap, ini selalu I dapat tips mesti cross jawapan yang silap tu dengan pensel. Cross dengan pensel? Mesti cross dengan pensel. Kalau cross dengan pen? Kalau cross dengan pen, contohlah selalunya bila kita buat, kita dah yakin dah jawapan kita tu kan. Lepas tu bila kita check lagi sekali, alamak nak tukar lah. Lepas tu korang pun cross dengan liquid paper ke, dengan pen ke kan. Tiba-tiba pemeriksa ni nak tolong you. Contohnya you dah nak dekat dapat A. Contohlah dari 79, lagi satu dah dapat 80. So dia akan tolong cari markah untuk tambah lagi satu. So apa yang dia akan buat, dia akan tengok apa jawapan yang korang cross tu, dan kalau boleh padam, dia akan padam. So ya Allah, bestnya jumpa penanda macam tu. Selalunya macam tu. Memang selalunya macam tu. Penanda akan membantu pelajar kan. Sebab ramai yang fikir pemeriksa jahat. Pemeriksa ni dia macam nak bagi budak-budak gagal. Tak. Sebab tu I cakap kena guna pen dan cross dengan pensel. I banyak kali highlight benda ni. Dan benda ni bukan untuk matematik saja, untuk semuanya. Dan I apply benda tu daripada I SPM sampai universiti. Dan benda tu buat I survive. Yang paling penting, elakkan guna liquid paper. Jangan guna liquid paper, sebab liquid paper dia akan buatkan kertas tu messy. And you punya susunan soalan tu messy. And then nanti pemeriksa turn off nak tanda. Betul. Sebab tu just cross saja dengan pensel. Cantik. Sebab cross tu cantik. Cross tu nampak cantik, dapat lagi kemas. Tambah kalau buat soalan kita bincang bahagian macam sesuai sangat ni. Bahagian B kan, kalau bahagian AC kan ada satu perenggan 5-6 ayat. Kalau silap takkan korang nak pakai liquid paper. Buruk satu, and then makan masa. Nak tunggu dia kering lagi. So might as well guna pensel dan cross. Dan I just nak share this tips, sebab benda tips ni yang I guna daripada sekolah dulu sampai sekarang. Kalau sekarang even I kena buat essay, tiba-tiba ada peperiksaan ke apa, I akan buat macam tu. Memang so ingat memang tips tu memang sangat-sangat membantu. Betul. So untuk kertas satu. So untuk peringatan semua, kertas satu ni dia merangkumi macam saya cakap tadi, dia ada bahagian akidah, bahagian ibadah, bahagian akhlak Islamiah, bahagian tamadun Islam, dan juga tokoh-tokoh yang korang belajar sebelum ni kan. Ada macam-macam tokoh, Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat Rasulullah semua tu korang dah belajar kan. Jadi ini semua korang masuk. Dalam sejarah pun korang belajar, di Islam pun korang belajar. 2 in 1. So korang ingat bahagian situ, korang kena tahu cakupan yang ditanya. Sebab betul. Sebab dalam pendidikan Islam bab dia terlalu banyak tau, dan setiap bab ni dibahagikan, ada akidah, akhlak, ibadah. So korang kena tahu bahagian apa saja yang ditanya untuk kertas ni, dan bahagian apa saja yang ditanya untuk kertas 2. So macam yang cakap tadi, maybe you boleh ulang lagi sekali. Bahagian apa yang akan masuk? Yang akan masuk tadi akidah. Bahagian akidah, korang tahu bahagian kita ada bab-bab dia. Bahagian ibadah, bahagian akhlak, bahagian tamadun Islam, okey. Dengan bahagian adab tadi cakap, akhlak, adab salah. Okey. Dan juga bahagian tadi kita cakap tadi mengenai tokoh. Dapat tak kat situ? So ingat So itu untuk kertas 1. Untuk kertas 2 pula, ada kertas 2 pula Kertas 2 kamu diberikan dah dapat soalan, kamu diberikan 5 soalan. Dan dia tak boleh pilih, babe. Tak boleh pilih Dia kena jawab semua. Dan kamu diberi masa sebanyak 2,5 jam 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2,5 jam 2 jam setengah. Lagi lama 2 jam setengah.
2 jam setengah, masa tambah setengah jam dekat situ. Okay. So korang ada 5 soalan jawab semua, dan lazimnya soalan-soalan ni dia akan pattern ni bahagian awal tu, setiap soalan tu dia akan bagi sama ada firman Allah, ayat kefahaman. Ni untuk soalan satu. Ini untuk soalan 1, 2, 3. Kadang-kadang dia akan bagi. Oh, dia boleh kejap kat dua. Yes. Dia yang kena tahu yang bahagian atas tu dia akan sama ada dia bagi ayat kefahaman ke ayat hafazan. Korang kan ada bahagian ayat hafazan yang korang kena hafal kan? Ayat hafazan. Faham. Kadang-kadang dia akan bagi hadis. Faham tak dekat situ? So maksudnya bila nak mula kepada soalan yang baru, dia mesti ada ayat kefahaman. Yes, lazimnya lah dia akan bagi ayat kefahaman. Betul. Dan bahagian setiap soalan juga dia akan tanya mengenai kesalahan tajwid. Tajwid, alamak. Itu soalan yang akan ditanya dan yes, betul. Soalan tajwid. Okey, apa soalan tajwid apa? Ada idgham al-ghunnah. Macam-macam kan. Idgham hakiki. Yes, betul. Ikhfa hakiki. Yes. Apa tu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki tu yang I tahu tanwin ataupun nun bertemu dengan selain mim dengan nun. Oh, hebat. Izhar haki yang bertemu alif siapa yang selalu baca Al-Quran mungkin dia tahulah kesalahan tajwid ni semua. Okay. So itu bahagian tajwid, dan ada juga dia akan tanya soalan bahagian jawi. Ya, betul. Dia akan tanya soalan bahagian jawi, sama ada dia suruh kamu jawikan perkataan ataupun rumikan perkataan. Oh, itu macam senang. Senang ke? Tak tahulah. Okay, so itu adalah antaranya lah. Dia akan bagi mengenai kemahiran jawi, tajwid, dan dia akan tanya mengenai ayat Al-Quran, dan kadang-kadang dalam ayat dia bagi satu potongan ayat. So kadang-kadang ayat itu berkaitan dengan orang kata kita punya orang kata mengenai isu-isu rida apa isu yang dibincangkan dalam ayat tersebut lah. So dia akan bagi ayat dan disuruh bincangkan isu dia. Betul. Contoh perbuatan-perbuatan mempersendakan agama, contohnya bagaimana untuk kita orang kata mencegah kemungkaran. So dia macam lebih kepada kebat lah. Yes, betul. Kadang-kadang daripada ayat tu dia akan tanya, contoh kalau korang ada pada satu bab ni tanya tentang cara mencegah kemungkaran. Dia akan tanya lah, berikan 2 cara untuk mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat apa tu? Takut. So kadang-kadang lepas tu selalunya dia akan bagi satu soalan tu, soalan dia akan tanya soalan 1, 2, 3, dan kadang-kadang soalan yang ketiga dia akan tanya soalan kebat. So nanti Miss Amalia akan terangkan mengenai macam mana cara untuk kita menjawab soalan kebat. Betul. Takut Sama. Yes, betul. So 5 soalan jawab semua, dan kamu diperuntukkan kamu diberikan sebanyak 100 markah penuh. Satu markah berapa? Kalau 100 markah, 1 markah 20. Satu soalan 20 markah. So sekali lagi, keseluruhan untuk kertas dulu adalah 100 markah. Betul. Perlu dijawab dalam masa 2 jam setengah. Yes, dan betul. setiap soalan ada 20 markah. Jawab semua So go through balik ayat-ayat hafazan, ayat-ayat kefahaman yang korang belajar. Betul. Okey, dengan ataupun dia orang boleh je sekarang ni macam ada kat Google dia orang boleh je Google macam modul ayat kefahaman untuk berikan Islam. So dia orang boleh praktis at least 5 soalan yang berkenaan dengan ayat-ayat kefahaman ke apa ke, benda-benda yang kita boleh pick up. Betul lah. Tapi saya rasa pun sebelum exam pun saya rasa ustaz dan juga ustazah, cikgu diorang dah bagi tahu fokuskan ayat yang mana korang tengok kan dalam hafazan tu kan, ustaz korang suruh fokus ke ayat ni, ataupun so korang ada bagian hafazan itu keen lah ayat kefahaman yang banyak-banyak diorang ajar. Tapi kadang-kadang saya rasa ustaz ni pun dah ada dia punya spot dia. Takut tak boleh cakap tentang spot sebab dah beberapa kali dah sendiri dia kena scam. Yalah, betul. So macam apa yang kita boleh buat, I rasa I pun banyak kali cakap kita cuba yang terbaik lah. Dan betul. jangan terlampau bergantung lah kepada, jangan terlalu letak harapan. Betul, jangan terlalu letak harapan. Betul. Tapi jangan terlampau negatif. Itulah dia macam kena balance. Betul. So ingat kat kertas 2 ada 5 soalan, jawab semua wajib. 100 markah, 1 soalan 20 markah. Dia akan tanya mengenai ayat hafazan, ayat kefahaman, mengenai tajwid, dan mengenai kemahiran jawi. Betul. So rasanya itu kita dah bincangkan tentang
pembahagian soalan, pembahagian bab dalam soalan, dan berapa masa yang ada dan berapa markah yang ada lah. So rasanya keseluruhan untuk pendidikan Islam ni ada 200 markah, campur kertas 1, kertas 2. And then kalau nak lulus kena dapat at least 100 lah. 100? 100 markah 100. I selalu macam tu. Oh, ya ke? Bagi I, kalau kita nak target, kita tahu kemampuan diri kita. Mungkin hari ni baru kita nak buka buku. Ada mesti ada yang hari ni baru buka. Satu dia cari dia cari tips. So sentiasa target, kalau memang dah tak sebab sentiasa target 100. Lepas tu kalau 200, 100 lah. So cuba dapatkan markah waktu jawab soalan tu, dah boleh kira dah sebenarnya. Kita dah boleh tahu dah. Kita dah boleh tahu soalan. Dah boleh tahu kan? Bukan, kita mesti tahu soalan kita tahu ke tak. Yes, betul-betul. Kalau kita jawab, kita tahu. Oh, ini betul jawapan ni. Ini betul jawapan ni. Yes, betul. Tambah-tambah kertas 1 banyak soalan-soalan. Soal kertas 1 kebanyakan tak ada soalan kebat selalunya. Dia akan soalan direct. Berikan dua cara untuk mencegah pemungkaran. Contohnya 2 faktor. Dia akan banyak-banyak soalan-soalan yang memang korang dah belajar. Betul. So korang, contoh korang ada masa lebih ni, ada tips yang ada lagi. Kalau ada masa lebih, korang boleh je kira markah siap-siap berapa korang dapat. So dari situ korang boleh strategi next paper nak buat apa. Betul. So itu tips yang I selalu dapat waktu I sekolah dulu. Dan I guna sampai universiti. Yes, betul. And then jangan tinggal soalan. Betul. Jangan tinggal soalan. Korang jangan fikir untuk subjek sejarah je tu tinggal soalan. Aku nak tinggal soalan. Jangan tinggal walaupun satu subjek korang terfikir untuk malas, aku tak nak tulis, aku nak tidur. Jangan left behind. Tolong. I dah buat motor ni dah. Betul. Sebab I pernah buat juga tau. I tinggalkan soalan dan I tak dapat apa-apa. So benda tu rugi. And then dia better korang tu daripada korang tak tulis. Sebab pemeriksa dia akan cari juga markah daripada apa yang korang tulis. Kan korang kat train pemeriksa nak cari apa kosong je. Aku nak cari apa ni. Betul. Kalau korang tulis walaupun korang tak yakin atau korang rasa korang merepek ke apa, at least dia akan baca 2-3 kali. Dia akan tengok, boleh lah ni sikit, bagilah markah separuh ke 1 ke. Pemeriksa akan cuba untuk membantu korang cari bagi markah. Contoh soalan ada 10 dan korang tak boleh jawab 5 dan korang tak tinggal 5 ni. So at least kalau korang tulis, korang boleh dapat 5 markah. Faham ke? Sebab setiap satu soalan dapat 1 markah. Betul. Okay. You got nothing to lose. Betul. Kau ada masa kot. Sebab pastikan korang habiskan masa korang dalam exam tu dengan menulis. Jangan sebab tu kalau I jadi pengawas kan, I mau pantang orang tidur. Betul. Korang ada peluang untuk menulis. Kenapa korang tidur? Masa dia diberikan untuk korang menjawab. Kenapa korang tidur? Yakin sangat ke korang akan tu? Betul. Tolong jangan tinggal soalan. Tolong buat. Kalau ada masa lebih, korang rasa macam aku dah jawab dah. Ini pilihan je, buat je semua. Kalau korang ada masa, buat je semua. Minta kertas. Saya nak satu lagi kertas, minta. Betul. And then lagi satu, I nak macam tu, nak cakap tahniah pada korang sebab korang ada inisiatif nak tanya pengawas waktu soalan matematik tu. Betul. So yes, keep on, just tanya je pengawas. Keep on asking. Kalau dia bagi jawapan yang tak memuaskan pun, at least you guys dah. Tapi korang janganlah dia datang pengawas apa jawapan. Janganlah tanya tu. Korang tanya jawapan memang kalau dia sepengawas pun memang saya takkan jawab jawapan korang. Korang tanyalah, kita dah try buat ni, tapi ni salah ni. So ada nanti ada kesalahan ke apa ke, dia orang akan tengok dan dia orang akan consider. Trust me. So kalau dah 10 orang tanya, dia mesti akan tolong. Okay. So next saya akan terangkan macam mana nak jawab soalan-soalan yang ada dalam pendidikan Islam. Okay. So kita akan pergi kepada strategi tau. Kita tak tengok kalau soalan tanya macam ni, kita kena jawab macam mana. Dia macam kau nak tembak kena pakai peluru. Betul. Pandai. So kita kena tahu ada berapa markah. So tu boleh lah. Nari. So kita ada I akan terangkan 4 jenis soalan. 4 jenis soalan Okay, soalan yang pertama, bila soalan tu tanya, nyatakan, senaraikan, apakah kan. So itu adalah direct question. Maksudnya kalau dalam sejarah kita orang panggil itu soalan aras rendah. Aras rendah. Takut. Maksudnya soalan direct lah, aras rendah. Soalan rendah. Maksudnya dia macam kena tepat betul. Tepat dan ringkas dan padat, short and sweet. Betul. Kau senaraikan je. Tak payah macam ada pendapat saya, hal ini juga tak perlu. So ramai yang even dulu macam contoh I ajar geografi ke apa kan, budak-budak suka tanya, soalan ni nak kena point ke tak? So macam mana?
untuk soalan nyatakan senaraikan dengan apakah ni boleh buat dalam point. Dalam point form. Dia boleh buat dalam point form. Ingat soalan ni sahaja boleh buat dalam point form. Takut nanti kan tiba-tiba pada pendapat anda dia pun buat point form. So ingat soalan apa soalan ni? Nyatakan senaraikan dengan apakah. 3 benda ni kalau ditanya boleh buat dalam point form. Sebab dia orang suka buat dalam point form. Yes. Kadang-kadang ada kalau ada apa-apa perkataan lain kata kunci yang seakan-akan senaraikan apakah ni ke, korang rasa macam ni arah rendah ni. So korang tulislah point form. Yes, boleh buat dalam point form. So kalau korang rasa korang memang dah tak ada masa lagi nak fikir, just ingatlah 3 benda ni buat dalam point form. Selain daripada 3 benda ni tak boleh buat dalam point form. Dah senang. Kita tak boleh nak suruh dia ni kan. So macam kita teruskan je lah dalam point form. So yang kedua, contoh soalan dia. Contoh soalan. Nyatakan maksud ridah. Tadi dia ada cerita tadi. Itu kejut tak tiba-tiba dia cakap pasal ridah. Saya macam Ustazah nak tanya. Nak jawab. Nak jawab. Okey. So macam mana nak jawab? Nyatakan maksud ridah. Ridah maksudnya berpaling daripada agama Islam. Yes. Dapat 2 markah. Tak perlu pilih macam kepala soalan ke. Maksud ridah tak payah. Tak perlu. Tulis dia tu terus dapat 2 markah. 2 markah. Terus dapat 2 markah. So mungkin soalan-soalan macam ni dia nak tolong student. Sebab bayangkan kita ada 200 markah nak kena kutip. Kan banyak kan. Takkanlah dia nak suruh kita, takkanlah dia nak berkira sampai soalan macam ni pun dia nak bagi 0.5 kan. Taklah dia bagi 2 markah. So soalan ni selalunya dia akan bagi satu isi, cukup boleh dapat 1 markah. Dan macam ni dia dapat 2 markah lah. Dia dah terus dapat lah. Okey, so tu untuk soalan satu lah. Nyatakan apakah maksud Amal Makruf Nahi Munkar. Tak ada aku kat situ. So contohnya lah macam-macam. Dia ada macam-macam apa maksud takwa. Takwa pun maksud apa maksud ikhlas. Betul lah, sebab perkataan ini kan kita belajar kan. Sebab ini perkataan pinjaman dalam masalah ikhlas. So benda-benda tu ada maksud dia. Halwat contohnya. Contoh kan. Ada perkataan ada lah. Contoh. Jangan ajar macam-macam kita tak apa. Okay, so yang kedua, so kita pergi kepada yang kedua. Kalau soalan tu tanya jelaskan. Fokus saya semua orang jelaskan sahaja. Okay. Mesti ada satu isi, kita akan dapat 2 markah. Satu isi 2 markah. Satu isi 2 markah. Tapi perkataan dia tu, maksudnya satu ayat yang kena ada mesti ada 4 hingga 5 perkataan. Faham. Lebih pun tak apalah. Maksudnya kena ada huraian juga. Ada huraian juga. Tapi dia tak sepanjang untuk soalan-soalan lain lah. Faham. Dia satu isi dah dapat dah 2 markah. Faham. Contoh soalan, kita kena bagi contoh kan. Contoh soalan. Jelaskan 2 kesan ridah. Jelaskan 2 kesan ridah. Terus fikir, dia akan bagi 4 markah. Untuk soalan ni ada 4 markah. So kita kena bagi 2 isi. Sebab satu isi 2 markah. Tetapi macam korang cakap tadi, kalau boleh bagi lebih. Kenapalah korang tak nak bagi lebih? Kalau dia minta korang rasa ni 4 markah ni, 2 point je. Kenapa? Berdosa ke kalau 3? Tulis je 3. Tulis lebih lah, 2 dan lebih lah. 2 dan lebih. Jangan 1 lah. Betul, jangan 1 lah. Jangan 1 lah, 2 dan lebih. Selalunya kalau I ada trust issue. So I minta 4. Ya Allah, ini lepas lebih trust issue. 4 Memang even I ajar subjek geografi pun, geografi pun ada soalan-soalan macam ni kan. I akan purposely suruh student I tulis point sebanyak 4. Sebab at the end of the day benda tu untuk latihan. Tapi memandangkan ini adalah sehari sebelum, so kita straight to the point lah. Kalau 4 markah 2 point, and then 1 point tu kena ada huraian dalam 4 ke 5 perkataan. So jawapan yang boleh dibuat untuk ni kita nak ulangkan sikit je lah kan. Jelaskan 2 kesan ridah. So 4 markah. So yang pertama, hubungan suami isteri terfasah. Apa itu terfasah? Terfasah tu maksudnya orang kata terbatal lah. So lebih kurang terbatal lah. Dia adalah dia punya syarat dia. So maksud kalau suami tu, kalau isteri dia rida, maksudnya hubungan dia dengan suami tu dah terfasah. Betul. So bukan sesuatu benda yang boleh dibawa main lah sebenarnya. Okay. Yang kedua,
haram menerima harta pusaka. Faham. Ada cerita Melayu dah ni. Tolong sebagai orang Islam sebagai even sebagai apa? Sebagai orang Islam lah. Memang sebagai orang Islam kita tengah bercakap tentang ridah So tolong jangan bermain dengan isu ridah ni. Kadang-kadang percakapan kita pun kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang dia terjurus ke arah ridah dan juga mensyirikkan Allah. Betul. Sebenarnya. Dan I rasa kepada sesiapa yang berada dalam keadaan maksudnya dia menghadapi keadaan situ ataupun mendengar orang lain berkata seperti itu, apa yang kita boleh buat adalah try untuk avoid, try tu untuk kembalikan ke jalan yang benar lah. Macam tu, something like that lah. Just jangan kita cuba untuk mencegah kemungkaran ataupun kita cuba kembalikan balik semua orang kepada jalan yang betul lah, supaya sama-sama kita tak lari daripada ni lah, daripada pegangan bertakwa kepada Allah ya. Okay, so itulah contoh soalan untuk jelaskan. Itu satu jenis dah. Jenis kedua, jenis ketiga macam mana? Okay, so kita pergi pula kepada jenis yang ketiga, iaitu terangkan, huraikan atau bagaimana. So bagaimana so korang kalau korang tengah catat apa-apa tips ke sekarang ni, ingat ada 3, iaitu terangkan, huraikan dengan bagaimana. So macam mana nak jawab soalan macam ni? So macam mana? Suka. Suka? I memang suka jawab soalan ni. Suka. Suka tu adalah S untuk supaya, U untuk untuk. Okay, so I cakap sini S supaya, U untuk, K kerana, A agar. So kita guna je suka. So untuk jawab soalan ni mesti ada perkataan antara 4 ni lah. So nak ingat dia suka, supaya, untuk, kerana ataupun agar. Dia lebih kepada suka ni, lebih kepada kesan lah sebenarnya. Supaya apa yang terjadi lepas tu, supaya apa, untuk apa, kenapa kita kena buat benda ni, supaya untuk jadi macam ni. Betul. So dia dalam ni dia bagi 4 markah. Okay, so kita kena buat 2 isi. Satu isi tu kena ada satu isi dan huraian. Okay, so maksudnya satu isi tu kena tulis isi dia dulu dan huraian dia. So dapat 2 markah. Faham. So maksudnya ada 4 markah. So 2 isi 2 huraian lah. Faham. So itu kena ada perkataan antara S, U dengan K dengan A tu. So rasa tu bagi huraian lah. Kalau contoh kondisi korang, dia tanya contoh soalan Amalia. Contoh soalan tu yang nak cerita ni. Contoh soalan dia adalah terangkan 2 sebab umat Islam wajib berpegang kepada akidah. Akidah sunnah wal jemaah. Kenapa? So yang pertama, supaya kita boleh bersihkan akidah. Kenapa? Betul. So itu yang isi, dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan kan. Kenapa? Supaya dapat mengelakkan daripada sebarang kekeliruan membersihkan akidah. So huraiannya adalah supaya dapat mengelakkan daripada kekeliruan. So I boleh kesimpulkan, contoh korang punya isi, dalam isi korang beritahu kesan isi korang. Betul, setuju. Agar isi kenapa kita kena buat isi tu? Agar jadi macam ni, supaya jadi macam ni, ataupun kerana jadi macam ni. So itu maksudnya suka tu di bahagian tengah di antara isi dan juga betul. Betul, pandai. So yang kedua, contohnya supaya amalan diterima. Amalan kan. Okay, cakaplah kenapa kita kena. Dia cakap kasi terangkan 2 sebab kenapa kena percaya sunnah wal jemaah kan. Supaya amalan diterima. Kerana bila dapat amalan diterima, dia memberi jaminan lah supaya kita dapat diterima oleh Allah, ataupun amalan kita diterima. So itulah, ataupun akidah kita sentiasa berada dalam keadaan yang betul, tak terpesong. Itu dia punya huraian dia. So sekali lagi, kita nak kenapa kita kena percaya pada sunnah wal jemaah, supaya kita amalan kita dapat diterima dan agar kita dah sentiasa berada dalam akidah yang betul. Macam itulah. So itu adalah cara macam mana nak jawab soalan
terangkan. So ingat terangkan, huraikan dengan bagaimana. Kena ada perkataan S ataupun U ataupun K ataupun A. So korang ingat je lah, suka lah macam tu. So tak cakap lagi suka. So itu soalan jenis soalan nombor 3. Itu soalan yang antara soalan yang bukanlah soalan nombor 3, maksud jenis. Jenis soalan yang ketiga. Jenis soalan yang ketiga yang ada dalam ni. So jenis kan takut soalan ketiga kan tak keluar. Kan tadi Miss Amal cakap 4 kan. So jenis pertama, kedua dan ketiga. Dan sekarang jenis yang keempat. So keempat ni sebenarnya I paling suka soalan jenis macam ni. Kenapa? Sebab soalan macam ni lah dibenarkan untuk kita menjadi kreatif. So soalan tapi ada orang yang kita tak setuju lah. Okay, tak apa, it's okay. Kita nak membantu pelajar. So sebab ada certain pelajar dia macam dia masuk, dia memang sebab nervous kan, dia baca semua tak ingat. So dia macam dia perlukan someone to help. At least apa yang kita bagi ni pun mungkin tak seberapa, tapi kita memang nak membantu. Betul. Kita orang harap ada orang yang orang kata dapat menggunakan even sedikit pun tak apa. At least kita orang boleh membantu. Betul. So soalan seterusnya yang keempat adalah kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bila dengar kebat je semua orang dah panic attack. Macam ni lah. Betul. Tapi sebenarnya soalan-soalan macam ni sebenarnya nak membantu. Betul sebenarnya. Kalau sebab tu jangan tinggal soalan. No question left behind. Janganlah tinggal soalan. So bila nampak kebat je, mungkin kadang-kadang kat soalan tepi tu tulis kebat ke kan, semua orang dah macam anxiety kan. Janganlah anxiety. So okey je soalan ni sebenarnya. So selalunya soalan ni akan tanya macam pengajaran, nilai murni, apakah yang anda belajar, apakah yang apa pendapat anda. Itu dah semua orang bila tanya apa pendapat anda, saya tak ada pendapat. Janganlah gitu. Janganlah macam tu. Semua orang ada pendapat. Betul. Even budak umur 7 tahun pun dia ada pendapat sebenarnya. Semua orang ada pendapat. Sebab dia melatih kita untuk berfikir. Betul. So contoh soalan dia adalah contoh kan. Contoh dia. So contoh yang ada, dia akan bagi tahu, dia akan bagi situasi. Situasi. Ada salah laku disiplin lah, melibatkan pelajar lah. Kita pun dah, aku baca buku, aku belajar pasal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tak belajar pula pasal salah laku pelajar kan. So macam mana tiba-tiba tanya sebab dia akan ni relate kan tau. Contoh dalam orang kata sifat-sifat Rasulullah kan, dia akan relate kan dengan orang kata adab-adab kita, kelakuan kita seharian kita. Dia akan bagi situasi yang orang kata berkaitan dengan orang kata topik-topik yang kita belajar dalam Islam. So dia akan bagi situasi macam tu lah. So situasi yang I nak bagi contoh tadi tu lah, kelakuan salah laku yang banyak berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Nak solat pun ada yang malas. Semua tu dia akan tanya. Macam dia akan bagi situasi macam tu. So dia akan tanya, kemukakan pandangan anda tentang hubungan solat dan disiplin. Macam mana nak gabung, macam nak kaitkan solat tu dengan disiplin pelajar. So kalau ada setengah orang tu solat dia disiplin, aku tak pernah baca dalam buku. Rasa hubung kait ni macam RV, CV je ni. Pun boleh ubah manipulasi ke apa? Macam sains. Tapi ini semua adalah pendapat cara kita berfikir. So cuba korang fikir untuk soalan tadi kan, saya bantu korang fikir. So korang bayangkan kan, apa hubungan antara solat dengan hubungan disiplin dengan korang punya even kalau even kalau korang tengok dalam buku latihan korang pun, untuk soalan kebat macam ni tak ada jawapan. Korang kena fikir sendiri. Sebab itu apa yang korang praktik kan. So korang bayangkan, aku solat. So adakah solat aku tu menjaga disiplin aku? Apa kaitan solat tu dengan disiplin pelajar? Sebab dia cakap kat sini, disiplin pelajar ni ada masalah. Dan pada masa yang sama, sebab dia sebab pada masa yang sama dia orang mengabaikan solat. So macam mana kita nak cakap pengabaian solat tu berkaitan dengan masalah disiplin? So mungkin satu contoh yang I boleh bagi tahu adalah menepati masa. Sebab bila kita nak solat, kita kena ada satu skill time management tu. Faham. Time management tu. So itu adalah salah satu key point yang boleh diletakkan lah. Sebab kalau kita tengok, even untuk solat pun, kita kena solat di waktu yang awal. So itu adalah menepati masa. So siapa yang mampu untuk solat pada waktu yang
Menerbati masa. Maksudnya time management dia memang terjaga lah. So dia akan lebih disiplin lah. Dia bukan maksudnya okay, kalau kau solat confirm kau punya disiplin. Dia macam cuba korang tengok dalam solat tu kan, apa orang kata skill-skill yang korang belajar daripada menerbati masa, fokus. Thank you. Khusyuk kan korang belajar dalam solat kan khusyuk. Dan itu satu lagi mas orang kata kelakuan yang orang kata terarah kepada disiplin juga. Sebab korang nak belajar, korang kena ada disiplin, dan salah satu disiplinnya adalah korang kena fokus. Dan dalam solat pun kita orang kata digalakkan dan harus diwajibkan untuk kalau solat tolong khusyuk. Janganlah korang solat aku nak makan apa lepas ni, aku nak pergi mana lepas ni. Dia macam ni, dia macam kalau agama lain macam contoh Buddha macam sampai nirvana lah apa kan. Sama juga macam solat ni, dia ada satu khusyuk yang memang bukanlah nak cakap tak semua orang dapat, tapi dia perlukan latihan dari semasa ke semasa. Dan I setuju sangat dia akan membantu macam kita nak fokus. Itu dah ada dua nilai murni yang boleh dikaitkan dengan disiplin. So lagi satu yang I rasa dari segi tertiban pergerakan tu. So kita kan memang lepas tu kena buat rukuk. Macam angkat ni mesti macam ni kan. So itu menunjukkan yang kita ada skill untuk mengikut arahan. Faham maksud kita mengikut setiap rukun-rukun kan. Kita bukan solat yang macam terus bye solat ni kecil Allah ni rukun solat kan ada 13 dan kita akan ikut satu persatu ikut turutan dia kan. So dia mengajar kita untuk jadi lebih sistematik. So nampak tak? One by one. Korang tak daripada lepas takbiratul ihram terus korang sujud, tidak. Korang takbiratul ihram, lepas tu korang rukuk. Ada rukun-rukun ni kan. Dan dia ada dia punya ayat-ayat dia bukannya simply you boleh terus okay ya Allah aku solat hari ni. Tak ada. Dia ada bacaan-bacaan dia, and I rasa benda tu dia yang membantu untuk menerapkan skill. I cakap skill sebab I tak nak cakap sebab I nak orang nampak bentuk skill. Baru orang tahu solat ni sebenarnya membantu untuk kita dapatkan skill tu. And I tak cakap bagi I tak semua orang macam mana nak cakap kita bukan nak kata okay kalau tak solat kau tak disiplin, taklah. Solat tu adalah satu medium untuk kita berlatih dapatkan skill tu. Sebab ada kadang-kadang orang dia solat sebab dia just untuk melepaskan tanggungjawab sahaja. Tanpa dia tahu makna sebenar solat tu. Saya rasa ramai sekarang, semua orang sebagai seorang Islam sentiasa berusaha untuk memperbaiki solat dia. Kita tak boleh nak cakap solat aku yang paling sempurna. Tak boleh. Solat aku paling sempurna so aku paling disiplin. Tak. So apa yang kita nak cakap adalah solat ni dia membantu kita untuk menerapkan ataupun mencongkil ataupun mengasah skill-skill yang ada. Dari segi time management, dari segi mengikut arahan, dari segi fokus. I suka yang fokus tu. So itu adalah cara-cara soalan kebat lah. So Miss Amalia terangkan 4 jenis soalan-soalan yang bentuk-bentuk keywords yang ada dalam soalan dan macam mana kita nak jawab. Jadi kita nak tackle soalan tu. Sebab kalau soalan maths kita bolehlah cakap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kau jangan tiba-tiba letak 3. Tapi untuk soalan-soalan macam ni kita kena tahu kat mana trick dia. So that's why kita orang buat video ni. So kita orang dapat membantu walaupun mungkin tak seberapa, tapi kita orang dapat membantu pelajar-pelajar yang mungkin have no idea langsung nak jawab Islam. Harap dengan orang kata secipis ilmu daripada kita orang ini mungkin tak seberapa boleh membantu pelajar-pelajar untuk menjawab esok. Ada satu lagi tips, kalau korang rasa korang memang tak mampu nak ikut tips tadi, just nampak satu markah satu ayat. Satu markah satu ayat. Kenapa kita orang fokuskan pada pembinaan ayat? Sebab untuk objektif dia ada 20 je. Bila 20 je, this do or die. Sama dia dapat ke tak. Tapi untuk soalan yang bertulis ni, kalau selagi korang menulis mesti ada markah, ada satu at least. So asalkan jawapan korang rasa relevan, logik dan berkaitan, tak jadi masalah. Contoh kita ada 10 soalan, and then korang tak tinggalkan, korang dah dapat 10 markah dah. Dan korang tengok ada berapa banyak anak soalan yang ada. So
tolong jawab soalan. Jangan tinggal soalan. Praktiskan benda ni sampai universiti. Betul. So misalnya saya rasa sampai di situ. Sampai situ. Good luck untuk pendidikan Islam esok. I know you guys can do it. Just do your best. Jangan rasa give up, and just cakap benda-benda yang elok je sebelum exam ni, supaya korang pun ada perasaan yang positif untuk hari esok. Saya harap juga dengan orang kata pembelajaran yang sedikit ni, tak seberapa ini, dapat membantu kumpulan pelajar yang memang kadang-kadang tak dapat, orang kata memang dia tak ada, have no idea untuk meninggal Islam. Sebab kita ada level-level pelajar. Mungkin ada pelajar macam, aku dah memang expert meninggal Islam, aku dah tahu dah. Ada yang kumpulan pelajar yang aku dah dapat support daripada ustaz contohnya. Tapi kau kena tahu ada juga pelajar yang macam dia memang orang kata belajar macam saya lah, belajar mesti last minute. Ada yang tak belajar, ada yang memang subjek killer dia dah pendidikan Islam. So kita macam yang saya cakap, dah tak ada masa lagi dah untuk kita fikir itulah tak study lagi. Tak ada, kita orang tak fikir macam tu. So sebab tu kita orang buat video ni supaya kita orang dapat membantu sedikit sebanyak. So kita dah tak ada masa untuk kita buat blaming games ke. I pun kalau ada student I beritahu last minute tak dapat jawab, I sanggup untuk tolong dia, tak ada masalah. So saya rasa sampai situ saja. Good luck esok. I kata daripada Sis Rozi, good luck. Jangan nervous, gunakan waktu yang ada ini, study lah. Okay, kalau apa yang tips yang Miss Amalia dan saya bagi tadi, yang saya bagi tadi berguna, ulang balik tengok video ni, tengok semula dan carilah apa yang korang boleh prepare untuk korang punya exam esok. So sehingga kita bertemu lagi, sebelum tu jangan lupa untuk layari website e-tuition. Kita ada e-tuition.my. Dekat situ kita ada social media for education. Betul. Dan kat situ kita boleh interact khas untuk education. Memang khas untuk education supaya dia tak bercampur dengan personal. And lagi selain tu juga, jangan lupa kita ada slot baru mengenai Baja X. So kita dah ada 2 episod dah, Amalia. So minggu lepas dah ada episod yang kedua. Dan insyaAllah lusa hari Khamis ni kita akan orang kata buat untuk episod yang ketiga pula. Tapi tak tahu sama ada kita akan live ataupun kita akan buat recorded class. Kita akan tahu lagi. So just stay tune. Gunakan platform Baja X ni untuk kita berkumpul ramai-ramai. Ajak kawan ramai-ramai supaya korang boleh meluahkan, korang boleh suara korang didengari. Kita orang adalah salah satu, kita orang nak jadikan satu tempat untuk korang meluahkan. Jangan cakap counselling online. Counselling online tak adalah. Counselling online free tak adalah. So just macam kita nak bagi tahu suara-suara anak muda ni adalah suara-suara yang berhak didengari oleh masyarakat. So ajak kawan ramai-ramai, jadikan tu sebagai tempat untuk kita release stress, tenang-tenang dulu sebelum kita jawab exam next. So jangan lupa hari Khamis ni kita ada Baja X. Mungkinkah kita akan menjemput J double mungkinkah kita akan menjemput di unknown graph. Di unknown graph macam mana? Macam tu. Dia panggil unta. Mungkin kita akan sebut unta dalam ni. Tak tahu dia tiba bawa unta kan, saja nak bagi cerita. Hari Khamis ni kita ada Baja X. Okay? So itu saja. Good luck. Bye. Jumpa lagi. Bye bye.